نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ Recording in بالله من progress. شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama sekali lagi berhimpun dalam kuliah Zoom ini untuk kita sambung semula perbincangan kita menggunakan buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Arifi yang bertajuk Nihayatul Alam ataupun dalam bahasa Melayunya Pengakhiran bagi alam ini, membicarakan berkenaan dengan riwayat-riwayat yang berkaitan dengan peristiwa yang bakal berlaku di akhir zaman. Kita berada pada bab ataupun pada perbahasan membicarakan berkenaan dengan tanda-tanda kecil kiamat. InsyaAllah hari ini kita nak bermula dengan bab yang ke-41, iaitu idna'ul asdiqa wa iqsa'ul aba, yang bermaksud mendekatkan rakan-rakan dan menjauhkan ibu bapa. Apa maksudnya? Maksudnya ialah bila sampai dekat-dekat nak kiamat, Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan terdapat satu fenomena. Fenomena di mana anak-anak mula menjauhi ibu bapanya dan mendekati rakan-rakannya. Dengan kata lain, rakan-rakan lebih disantuni berbanding ibu bapa. Ibu bapa dilihat seperti bebanan, bahkan mungkin nak menziarahi ibu bapa itu menjadi satu bebanan pada anak. Berbeza dengan kalau berjumpa kawan-kawan. Ini merupakan salah satu daripada petanda yang menunjukkan tersebar ataupun berleluasanya al-uquq, berleluasanya penderhakaan. Dan benda ini dipandang biasa dan dianggap biasa pada zaman di mana manusia mendekati hari kiamat. Sebab itu kata Syekh, wa hadha min amaratis sa'ah aidan wa min al-uquq. Fenomena mendekati rakan-rakan, menjauhi ibu bapa merupakan di antara tanda-tanda kiamat juga. Wa min al-uquq, dan termasuk di dalam penderhakaan. Wa huwa an takuna al-mujalasah wal mu'anasah wal ibtihaj lil asdiqa waz zumala wa yuhmalul aba, iaitu duduk sekali, menyantuni, bersukaria hanya untuk kawan-kawan, untuk rakan-rakan, wa yuhmalul aba, sedangkan ibu bapa yang berada di kampung itu diabaikan. Bukan hanya tidak pergi ziarah, bercakap pun kadang-kadang, bercakap melalui telefon pun kadang-kadang jadi sukar, jadi beban. Nak telefon mak ayah pun rasa macam, nak kena telefon pula. Sedangkan mereka sentiasa menunggu kita. Warubbama kana istimta'u syabab wa unsuhu bimujalasati asdiqaihi akthar min unsihi bimujalasati abi. Dan mungkin dia kata, berkemungkinan
anak-anak muda ini lebih suka, lebih ha, lebih suka menyantuni ataupun lebih rasa seronok, lebih rasa uh, orang kata apa, lebih rasa dekat untuk duduk sama-sama dengan kawan-kawannya daripada dia rasa nak duduk dengan mak ayah dia ataupun nak menyantuni mak ayah dia. Ha? Khasatan in kana al-ab kabira sin, terutamanya bila bapa itu telah pun tua. Kathiran laum wa tawjih wal intiqad. Lakin ma'a dhalik yanbaghi an ya'rif al-walad li abihi haqqahu. Ya, wa bil walidaini ihsana. Tambahan pula kalau ayah tu dah sedikit tua, mungkin kadang-kadang selalu memberikan nasihat, kadang-kadang ada ayah-ayah yang sedikit memberikan panduan, mengkritik sikit tindakan anak dia, kan? Dan kadang-kadang dia orang kata apa, ada marah-marah sikit ke anak dia, anak dah mula tak selesa nak duduk dengan mak ayah. Dah tak selesa dah nak menziarahi mereka. Sedangkan itu satu keperluan. Tahu, kita kena tahu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wabil walidaini ihsana. Allah memesan, Allah memberikan pesanan, memberikan wasiat kepada anak-anak supaya melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Itu merupakan tanda kiamat. Yang mana saya sebut dalam kuliah yang lepas, waktu kita berbicara tentang riwayat ini, Syekh membawakan satu riwayat yang dhaif dalam masalah ini, tetapi di sana ada riwayat yang sahih yang mengisyaratkan perkara yang sama, iaitu hadis Jibril alaihi salam ketika mana menyerupai lelaki. Hadis ini siapa yang baca hadis 40, menghadiri kuliah hadis 40, dia akan tahu hadis ini merupakan hadis yang sangat masyhur, iaitu hadis iman, Islam dan ihsan. Yang mana setelah Jibril alaihi salam bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa soalan, iaitu soalan berkaitan dengan iman, soalan berkaitan dengan Islam, soalan berkaitan dengan ihsan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjawab semua soalan itu dengan baik. Sehingga kan Jibril alaihi salam bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa akhbirni 'anis saah." Muhammad, beritahu saya tentang kiamat tu bila. Apa jawab Nabi? Nabi jawab, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minasya'il." Tidaklah orang yang ditanya ini lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalau orang yang bertanya tak tahu, orang yang ditanya pun lagilah tak tahu. Kan? Maka kata Jibril, pada waktu tu sahabat yang tengok tak tahu yang tu adalah Jibril. Maka lelaki ni kata, yakni Jibril yang menyerupai manusia ni kata, "Wa akhbirni an amaratiha." Beritahu saya tentang tanda-tandanya, yakni tanda-tanda kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa antaral hufatal uratal 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan." Di antara tanda kiamat itu ialah apabila kamu melihat orang miskin yang tidak berpakaian lengkap, yang tidak berkasut, yatatari'a asya, yang merupakan pengembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, antalidal amatu rabbataha wa antaral hufata al-urata 'alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Di antara tanda kiamat itu antalidal amatu rabbataha, Nabi kata, apabila kamu melihat seorang hamba perempuan itu melahirkan anaknya. Para ulama berbeza pendapat. Ada yang mengatakan hamba melahirkan tuan dia berlaku di akhir zaman apabila Islam dapat tawanan perang yang menjadi hamba kepada tentera Islam, dan akhirnya hamba-hamba ini digauli oleh tentera Islam dan melahirkan anak, dan anak mereka merdeka. Itu tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua ialah apabila anak-anak memperlakukan ibunya seperti mana tuan memperlakukan hambanya. Dan ini merupakan isyaratlah di akhir zaman nanti, kata Ibn Hajar ketika dia menghuraikan hadis ini, kalau kita terima tafsiran yang kedua ini, ia menunjukkan bahawasanya di akhir zaman nanti perbuatan penderhakaan kepada ibu bapa itu merupakan satu
perkara yang berleluasa. Dah jadi normal dah. Jadi ini yang akan berlaku di akhir zaman. Kerosakan berlaku dahsyat. Maksiat berlaku berleluasa, minum arak, zina berleluasa, sehingga kan penderhakaan pun dianggap seperti biasa. Penderhakaan dianggap seperti satu norma. Orang tak heran. Ini benda yang kita kena hati-hati, kena didik masyarakat kita, anak-anak kita, generasi muda kita, supaya mereka ini beradab dengan ibu bapa, mentaati ibu bapa, taat kepada ibu bapa. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok di zaman ni, dengan kemunculan gadget ni, menyebabkan anak-anak muda kita kadang-kadang susah nak berinteraksi dengan adab, kerana mereka terbiasa dengan konten-konten yang, ataupun kita kata video-video dalam YouTube yang kadang-kadang tidak memberikan mereka adab yang baik, tak mendidik mereka, kadang-kadang tak ada common sense, kan? Jadi ini yang bahaya ni. Kita terpaksa untuk berusaha lebihlah, jadikan generasi muda kita ni lebih menghormati orang tua, lebih taat kepada ibu dan bapa. Kita pergi kepada bab berikutnya, iaitu raf'ul aswat fil masajid, mengangkat suara di dalam masjid. Al-asl dia kata annal masajida taksuha as-sakinatu wal waqar wa min alamati sa'ah raf'u as-sawt wal jidal wal khusumat fil masajid. Asalnya dia kata masjid ini diliputi oleh ketenangan. Masjid ni asalnya diliputi oleh ketenangan dan penghormatan. Orang hormat kat masjid ni kerana masjid tempat ibadat. Dan di antara tanda kiamat ialah raf'us saut, diangkat suara tinggi dalam masjid. Wal jidal, berbantah-bantah, bergaduh dalam masjid. Wal khusumat, bermusuh-musuhan berlaku di dalam masjid. Ya, yang mana orang dah tak peduli dah tentang hukum hakam dunia, tentang hukum hakam tentang syariat Allah. Orang tak peduli dah. Kan? Orang rasa hukum hakam ni satu benda yang membebankan, satu benda yang memundurkan. Kan? Sedangkan hukum hakam inilah yang menjadikan kita ni hamba yang taat kepada Allah. Tapi ada manusia yang kadang-kadang kita pun pelik tengok, kan? Hukum hakam Tuhan tu dilihat seperti satu benda yang membebankan dia. Bahkan kalau kita tengok zaman-zaman ni, masjid itu tak lagi dihormati, diangkat suara dengan tinggi. Kan umpamanya ada video saya duk tengok semalam ke hari ni, pagi tadi saya duk tengok, ada video yang disebarkan, ada puak yang bergendang dalam masjid, bergendang berkasidah dalam masjid, sedangkan masjid itu tempat orang salat. Bila kata bergendang berkasidah, dia mesti dengan suara yang tinggi, takkan kasidah dengan suara yang seorang-seorang, kan? Dia bergendang tu, ia mengganggu orang yang nak salat di dalam masjid, kan? Tapi kalau kita orang awam ni, kadang-kadang dia keliru. Dia anggap benda tu mengganggu. Tapi kalau dia nak tegur, satgi dia kata dia takut, satgi dia takut, orang kata dia anti pada agama pula. Sedangkan yang buat tu, kan, orang yang pakai sorban, pakai jubah, kan? Pakai sorban, pakai jubah. Tapi dia nak tegur tak boleh, takut. Sedangkan benda tu bukan daripada ajaran Islam. Masjid betul, masjid merupakan tempat beribadah, tetapi meninggikan suara sehingga mengganggu orang lain yang nak bersalat, mengganggu orang lain nak beribadat, ia adalah satu benda yang dilarang oleh agama. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi berada, mendengar, ketika Nabi SAW hidup, Nabi terdengar orang yang membaca Al-Quran meninggikan suara dalam masjid. Nabi SAW tegur. Nabi kata, kullukum yunaji rabbahu, setiap daripada kamu bermunajat kepada Tuhan dia. Janganlah sebahagian daripada kamu menyakiti sebahagian yang lain dengan meninggikan suara sehingga orang lain rasa terganggu. Sehingga orang lain yang rasa terganggu. Jadi, masjid merupakan tempat yang sepatutnya dihormati. Tempat yang sepatutnya kita menjaga hak-hak orang. Tapi masjid telah menjadi
tempat untuk sebahagian orang yang melakukan perkara yang mengganggu orang lain. Kan? Mengganggu orang lain. Itu belum lagi cerita, dulu ada satu video yang viral. Kan? Ada satu video yang viral, seorang makcik ni, dia masuk dalam masjid, dia pergi tutup speaker masjid. Bukan untuk azan tau, tapi untuk zikir-zikir yang dipasang secara kuat. Video tu disebarkan. Video tu disebarkan dengan, saya tak tahu apa tujuannya, tapi mungkin orang yang sebarkan tu ataupun orang yang rakam itu nak ajak netizen ni kecam makcik ni. Tapi makcik ni jawab dengan baik. Dia kata, saya terpaksa untuk padam speaker masjid ni. Kerana kalau azan saya okey, dia kata, kerana azan sekejap. Tapi kalau zikir-zikir yang panjang ni dipasang dengan speaker yang kuat, ia mengganggu kerja saya. Mungkin rumah makcik ni dekat dengan masjid. Dan dia sebut, dia kata, saya ada kelas. Dia ada kelas online. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau rumah saya ni dekat dengan masjid. Kan? Saya mengajar katakan universiti. Kelas-kelas online waktu PKP umpamanya. Jadi ada orang masjid, EJK masjid yang tak peduli, yang jenis tak timbang rasa, pasang zikir kuat-kuat sehingga mengganggu. Saya nak mengajar student saya tak boleh. Kan? Bila orang tegur, dia kata kita tak hormat zikir. Sedangkan zikir ini tak perlu pun untuk dipasang kuat-kuat. Perbuatan ini dikritik oleh Ibnul Jauzi. Perbuatan ini pernah dikritik oleh Ibnul Hajj Al-Maliki. Kerana pada zaman mereka telah pun muncul manusia yang berzikir kuat-kuat di dalam masjid sehingga mengganggu jemaah. Dan benda ini tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Yang ada di dalam hadis ialah azan. So azan kita tinggikan suara sikit, tak apa. Tapi nak berzikir, nak berqasidah, tak perlu untuk diangkat suara dalam masjid. Kalau nak tinggikan suara, pergi buat jauh daripada orang. Kerana mengganggu orang merupakan perkara yang dilarang oleh agama. Kita bimbang, takut-takut nanti orang duk anggap ini sebahagian daripada agama. Sedangkan ia bukan satu benda yang agama suruh. Orang bukan Islam mungkin akan benci kepada agama Islam. Sebab dia duk ingat inilah ajaran Islam yang mengganggu anak dia tidur. Yang mengganggu baby dia sehingga tak boleh nak tidur. Benda ni bukan daripada ajaran agama Islam yang Islam suruh. Sebaliknya ia adalah amalan-amalan sebahagian orang yang jahil, yang tidak tahu tentang hukum hakam Islam. Saya ulang lagi sekali, kalau azan tidak mengapa, memang disuruh oleh agama. Dan azan pun sekejap kan? Tapi kita pun tak nafi juga, kadang-kadang ada juga puak-puak yang anti kepada Islam ni, yang azan pun dia komplain, ada juga. Tapi kalau dia komplain azan, kita marah kerana ini negara Islam yang perlu untuk azan. Tapi kalau zikir yang panjang-panjang, tarhim yang panjang-panjang, yang ni tak perlu untuk ditinggikan suara kuat-kuat sehingga mengganggu orang lain. Kemudian yang ke-43, siyadatul fusaq 'ala al-qabail. Pemimpin-pemimpin kabilah-kabilah dilantik daripada kalangan orang-orang jahat. Ini juga merupakan petanda kiamat. Al-aslu fil wilayat was-siyadah ay yatawalla al-aslah al-a'lam al-ahkam. Wa sayati zamanun yasudul fasiq wa yura'su qawmahu imma likathrati malihi wa alaqatihi aw libajahatihi wa jur'atihi wa uluwi nasabihi wa hasbihi. Yang bermaksud asalnya dalam pemerintahan, dalam kekuasaan, sepatutnya orang yang paling saleh, orang yang paling layak akan mentadbir. Orang yang paling layak, orang yang paling saleh, orang yang paling tahu, orang yang paling bijak sepatutnya menjadi pemimpin. Kan kalau kita tengok ketika mana Nabi SAW wafat, para sahabat berbincang siapa yang nak ganti Nabi SAW. Orang-orang Madinah pada ketika itu berfikir, menyangka bahawasanya bila Nabi wafat, bila Nabi dah wafat aja, orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Muhajirin akan balik. Sepatutnya, kan? Orang-orang Quraisy ataupun orang-orang Muhajirin, mereka sangka akan balik. Jadi mereka pun cuba untuk lantiklah pemimpin di kalangan mereka.
Tetapi Umar berjaya meyakinkan golongan Ansar bahawasanya Abu Bakar itu yang patut layak menjadi khalifah. Sebab apa Abu Bakar layak? Kerana Abu Bakar ni merupakan orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada awal kenabian. Daripada awal dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dah berada bersama. Bahkan Abu Bakar itulah orang yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dalam peristiwa hijrah. Dan Abu Bakar inilah orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju untuk menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam kepada sahabat yang lain ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang sakit. Jadi mereka memilih Abu Bakar bukan disebabkan oleh kekayaan dia. Bukan disebabkan oleh kerana kabel dia ataupun kita kata kejahatan dia ataupun keangkuhan dia, tak. Tapi mereka memilih Abu Bakar disebabkan oleh kerana Abu Bakar ini adalah orang yang paling berhak, orang yang paling layak untuk menjadi ya kita kata pemimpin, orang yang paling berhak untuk menjadi pemimpin. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ya, yakunu za'imul qaum ardhalahum, orang yang paling jahat, orang yang paling buruk menjadi pemimpin sesebuah kaum. Ini juga sama macam sebelum-sebelum inilah ataupun bab sebelum ini, orang yang paling jahat yang menjadi pemimpin. Kenapa orang jahat jadi pemimpin pada zaman itu ataupun di akhir zaman nanti? Kerana yang memilih pun bukanlah orang yang baik-baik. Ya, sebab itu di akhir zaman nanti Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, oleh seorang sahabat dia, kalau tak silap Huzaifah pernah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kejahatan yang bakal berlaku dan manusia akan dibinasakan disebabkan oleh maksiat mereka. Maka para sahabat bertanya itu, Huzaifah bertanya, anahliku wa fina salihun? Ya Rasulullah, adakah kita ni akan binasa sedangkan dalam kalangan kita ni ada orang-orang yang saleh? Nabi kata, na'am idza kathura al-khabath. Ya, akan binasa orang-orang saleh apabila terlalu banyak kejahatan. Bila kejahatan terlalu banyak, maka orang-orang saleh tak mampu nak melawan lagi lah. Bila orang jahat terlalu ramai yang memilih pemimpin di kalangan orang jahat juga, maka bila orang jahat nak pilih pemimpin, mereka akan pilih orang jahat jugalah. Kerana minat mereka, kecenderungan mereka, pergaulan mereka memang sama-sama jahat. Jadi bila masuk di akhir zaman nanti ni, nak cari pemimpin yang baik, nak mencari pemimpin yang saleh, bukanlah satu pekerjaan yang mudah, bukan satu tugas yang mudah. Kan nak naikkan orang yang saleh bukan satu benda yang mudah. Terpaksa untuk menempuhi halangan dan cabaran yang pelbagai. Manusia-manusia yang jahat ni, mereka ada kabel, mereka ada kenalan yang ramai, mereka ada duit. Kan? Boleh orang kata apa, boleh suap orang sana sini. Kan? Boleh orang kata apa, beli orang sana sini. Boleh rasuah orang sana sini. Ini yang berlaku di akhir zaman. Kita nak pilih pemimpin bukan berdasarkan kepada amanah dia, bukan berdasarkan kepada sikap baik dia, tetapi berdasarkan kepada kejahatan dia, apa yang dia boleh rasuah. Ini yang berlaku di akhir zaman yang kita terpaksa hadapi. Bukanlah bermakna kita disuruh untuk diam, tak ada buat apa-apa. Kita kena usaha untuk ubah. Kerana Islam tidak sekali-kali yang menceritakan hadis-hadis akhir zaman ini untuk kita tak ada buat apa-apa, sambil-sambil kita menyerah kalah. Tidak. Ya, itu bukan tujuan disebutkan hadis-hadis akhir zaman ini. Tengok bab yang ke-45. Ikramur rajul ittiqa'a syarri. Dimuliakan seorang lelaki kerana takut akan kejahatannya. Disebabkan terlalu ramai orang jahat pada masa tu, maka akan ada manusia yang dimuliakan bukan kerana kedudukan dia. Dimuliakan bukan kerana kebaikan dia, kebijakan dia. Tak.
tapi dimuliakan dia tu kerana dia ni terlalu jahat, jadi orang takut dengan kejahatan dia. Maka sebab itu Syekh Muhammad Al-Arifi mengatakan wadzalika litaza'umi ahli syurur wa dhuhurihim. Ini disebabkan oleh kerana orang-orang jahat yang akan berkuasa, orang-orang jahat yang akan menonjol, hatta yattarran nas li ikrami rajul wa tasdirih, sehingga manusia terpaksa ya untuk memuliakan seseorang itu dan mendahulukannya ataupun mempopularkannya. Wa rubbama ihtiramuhu wa taqbilu ra'sihi littiqa'i adahu wa syarrih. Berkemungkinan kita terpaksa menghormati dia dan mencium kepalanya disebabkan kita nak mengelakkan diri daripada kejahatannya, nak mengelakkan diri daripada dia seksa kita. Li shiddati zulmihi wa i'tidai, disebabkan oleh kerana kezalimannya yang dahsyat dan juga kejahatannya yang dahsyat. Tapi Syekh duk baca hadis itulah yang kita bincang dalam kuliah yang lepas. Hadis tersebut merupakan hadis yang dhaif. Okey. Kita tengok bab yang berikutnya, iaitu istihlalil hira wal harir wal khamri wal ma'azif. Menghalalkan penzinaan, sutera bagi lelaki, wal khamr dan juga arak, wal ma'azif dan juga muzik. Min al muharramatil wadihah allati la yajhalu hurmataha muslim. Di antara perkara halal, di antara perkara haram yang jelas, kata Syekh, di antara perkara haram yang jelas yang mana orang muslim taklah jahil tentang pengharamannya, ialah zina, minum arak dan juga muzik yang melalaikan, walabsul harir, kan, dan juga memakai sutera bagi lelaki. Wa qad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fariqan min ummati sawfa yastahilluna hadhihi al-muharramat akhir az-zaman. Dan Nabi SAW telah pun mengkhabarkan ada di kalangan umat dia nanti, ada satu kumpulan daripada kalangan umat dia nanti ni akan menghalalkan perkara ini pada akhir zaman. Wa adda dhalika alamatan liqurbi qiyam as-sa'ah. Dan Nabi SAW mengatakan ataupun mengirakan ya, perbuatan menghalalkan perkara yang haram ini merupakan petanda dekatnya hari kiamat. Bila disebut menghalalkan perkara yang haram, apa itu menghalalkan perkara yang haram? Menghalalkan perkara yang haram ini, kata Syekh, salah satu daripada dua, iaitu sebab dia kata wa ma'na istihlalihim li hadhihi al-muharramat, makna mereka menghalalkan perkara-perkara haram ini ialah ahadu syai'ain, salah satu daripada dua perkara. Salah satu daripada dua perkara. Yang pertama, i'tiqadu hilli hadhihi al-umur, mereka percaya tentang halalnya perkara ini, wa annaha laysat haraman, dan perkara ini tak haram, mereka anggap benda ni halal. Di akhir zaman nanti, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang membenarkan minum arak, ada orang yang membenarkan zina, ada orang yang membenarkan muzik yang melalaikan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ni 1400 tahun dulu. Bahkan ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang kaum di kalangan umat Nabi SAW akan minum arak, wa yusammunaha bighairi ismiha, dan mereka akan menamakan arak tu dengan nama lain untuk mengelirukan masyarakat. Untuk kelirukan masyarakat, mereka duk panggil benda lain, bukan arak lagi dah. Ya, bukan arak lagi dah. Ini benda yang bahaya. Sesiapa yang menghalalkan zina, sesiapa yang menghalalkan minum arak yang telah jelas pengharamannya di dalam Al-Quran, dia menganggap benda tu halal sedangkan benda tu haram, dia boleh, dia orang kata apa, telah melakukan satu pelanggaran terhadap ijma' umat ulama dengan dalil yang qat'i, maka dia telah menjadi kafir.
Itu siapa-siapa yang kata zina ni halal, bukannya haram, maka dia telah menjadi kafir. Kerana dia telah menghalalkan perbuatan yang haram secara jelas di dalam Al-Quran dan juga di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama lah. Yang kedua, tuan-tuan, mungkin dia tak anggap benda tu halal, tapi dia melakukannya secara rutin. Dia sentiasa mengulang-ulang perbuatan itu seolah-olah macam benda tu halal. Sebab tu dia kata awi i'tiyad fi'liha wa intishariha bainan nas. Sama ada dia selalu mengulang perbuatannya dan perbuatan itu juga tersebar bainan nas, di antara manusia, hatta tusbih la tunkiruha alsun walal qulub, sehingga perbuatan-perbuatan yang haram ni jadi macam lidah-lidah dan jiwa rasa tak ada rasa apa-apa. Lidah dan jiwa ni tak ada rasa apa. Fala yastash'iru an-nas hurmataha asna'a fi'lihim laha. Dan manusia tak rasa pun benda tu haram sewaktu mereka melakukannya. Maksudnya benda yang haram ni, dia ada dua kewajipan yang orang Islam kena buat. Yang orang Islam kena laksanakan. Yang pertama, menganggap benda tu haram. Yang kedua, meninggalkannya. Contohnya macam zina lah saya sebut tadi kan. Bila disebut zina tu haram, orang Islam ni ada dua tanggungjawab. Tanggungjawab yang pertama, jangan zina. Tanggungjawab yang kedua, jangan sekali-kali menganggap zina tu halal. So dua benda lah. Percaya zina tu haram, satu tuntutan. Tuntutan yang kedua, jangan zina. Kalau satu orang, dia berzina, dalam keadaan dia anggap zina tu halal, maka dia telah menjadi kafir. Kerana dia langgar dua-dua benda. Tapi kalau satu orang, dia menganggap zina tu halal, walaupun dia tak berzina, sama jugalah dia kafir. Kerana dia telah menyanggahi Al-Quran yang mengharamkan zina dengan sepakat dengan qat'i. Yang ketiga, kalau kata dia berzina, na'udzubillah, sebagai contoh, dia berzina, tapi dia tahu zina tu haram. Cuma bila orang tanya, "Pasal apa zina?" Dia kata, saya tak mampu nak kawal diri saya. Tahu tak zina ni haram? Saya tahu benda ni Allah Ta'ala murka. Dia telah melakukan dosa besar. Tapi dia tak kafir lagi. Dia cuma melakukan dosa besar saja. Jadi kita kena bezakan di antara dua benda. Jadi bila Nabi SAW menyebutkan di akhir zaman nanti, ada manusia yastahilluna al-hira wal-harir, yang menghalalkan zina, menghalalkan sutera, wal khamar, dan mengharamkan arak. Maksudnya apa? Boleh jadi mereka menganggap benda tu halal. Mereka tak rasa benda tu haram. Minum arak tak rasa arak tu haram. Berzina tak rasa zina tu haram. Kan? Bahkan kalau tuan-tuan pergi kat negara barat, memang mereka tak anggap pun zina tu haram. Kan, sebab tu kita bimbang kalau orang Islam duduk di sana tanpa ada bimbingan daripada kelas-kelas agama, kuliah-kuliah agama, tak bersama dengan Islamic Council di mana-mana negara barat, kita bimbang akan terikut. Dan menjadi trend. Bahkan kalau tak berzina, dianggap sebagai kolot. Ini benda yang menakutkan. Benda yang sepatutnya tak berlaku dalam masyarakat Muslim, tetapi kita bimbang benda ni jadi satu trend. Alhamdulillah, moga Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita dan generasi kita daripada menganggap zina tu sebagai satu benda yang biasa, satu benda yang tak ada apa-apa, satu benda yang seolah-olah macam bukan satu larangan yang besar, sedangkan zina merupakan dosa besar. Yang kedua, mungkin dia anggap benda tu haram, tapi dia selalu ulang benda tu. Benda tu dah tersebar luah, seolah-olah macam tak ada apa-apa. Seolah-olah masa dibuat tu dia tak ada rasa benda tu haram. Tapi orang tanya dia tahu haram. Ini juga termasuk. Sebab itu dalam hadis an Abi Amir atau Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal-harir wal-khamr wal-ma'azif wa la yanzilanna aqwamun ila janbi alam yaruhu alaihim bisarihatin lahum
يعني الفقير لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة. Hadis ni merupakan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang bermaksud akan muncul di kalangan umat aku ni, kata Nabi, kaum-kaum yang akan menghalalkan zina, menghalalkan sutera dan juga arak dan juga muzik. Nanti kita akan bincang panjang bab muzik ni. Walayanzilanna aqwamun ila janbi alam, dan akan ada kaum-kaum yang akan pergi ke tepi bukit. Yaruhu alaihim bisarihatin lahum ya'tihim ya'ni al-faqir. Nanti ada orang miskin akan datang kepada mereka, ya. Orang kata apa? Orang miskin akan datang kepada mereka lihajatin, untuk satu keperluan, minta tolong dekat orang-orang yang berpesta ni. Fayaqulu, lalu orang yang berpesta ni kata, yang minum arak dan sebagainya ni, irja ilaina ghada, kembalilah kepada kami esok. Orang minta kepada dia, orang minta kepada mereka atas satu keperluan, mereka kata esok je lah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka pada waktu malam, ya, dan Allah Subhanahu wa taala menghempapkan mereka pada bukit itu Allah Taala hempapkan pada mereka. Yang lain-lain pula Allah Taala akan jadikan mereka ini qiradah wa khanazir, beruk-beruk dan juga khinzir sehingga hari kiamat. Okey, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebab tu kalau kita tengok, Syekh mengatakan, dia kata apa? Wa qad tasahala 'adadun min buldanil muslimin al-yawm bizina wal khamar. Hari ini beberapa negara, bahkan banyak negara daripada kalangan orang Islam telah mula melonggarkan tentang hukum zina dan juga minum arak ni. Kan? Sebahagian daripada perbuatan zina dan juga pelacuran diberikan juga, orang kata apa, hak dari sudut kanun. Ini bukan negara Islam lah, tapi negara-negara barat, pelacuran ini diberikan hak dari sudut kanun, dari sudut undang-undang. Kan? Yang mana mereka ini diberikan kad-kad rasmi. Pelacur-pelacur ni watusdaru ataupun watasduru lil baghaya al mumtahinat az-zina bitaqat rasmiyah. Dia akan diberikan dengan kad-kad rasmi untuk pelacur-pelacur ni. Kan? Nak bagi tahunya, berzina ni berleluasa di negara-negara orang bukan Islam. Kita bimbang negara-negara Islam akan jadi macam tu. Kan? Ya, yang mana arak pula hari ini sampai kepada tahap boleh jual secara terang-terangan, siang-siang. Kan? Bahkan negara Arab dan negara Islam membenarkan jual beli arak ni terang-terangan di pasar-pasar. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, la yashribanna nasun min ummatil khamar yusammunaha bighairi ismiha. Akan ada satu golongan, sekumpulan manusia daripada kalangan umat aku ini al-khamar, arak, yusammunaha bighairi ismiha. Mereka menamakan arak itu dengan nama lain selain daripada nama arak. Ya'zifu ala ruhihim bil ma'asif. Yang mana mereka ini akan memasangkan muzik-muzik di atas kepala mereka dengan muzik-muzik wal mughanniyat, dan juga penyanyi-penyanyi perempuan. Yakhzifullahu bihimul ard wa yaj'alu minhum qirata wal khanazir. Allah Taala akan benamkan mereka di dalam bumi, dan Allah Taala menjadikan sebahagian daripada mereka itu beruk dan juga khinzir. Riwayat ni merupakan riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang disahihkan oleh Ibnul Qayyim. Ini nak bagi tahu di akhir zaman nanti ni benda ni akan muncul. Hiburan yang berleluasa akan muncul. Arak diminum berleluasa. Kan? Penyanyi-penyanyi membawa kepada kerosakan. Kan? Zina berleluasa. Jadi semua benda-benda ni merupakan satu cabaran bagi orang-orang yang saleh di akhir zaman. Kerana mereka terpaksa struggle lah
Orang-orang saleh mereka tak boleh duduk diam. Kalau nampak maksiat yang dilakukan di depan mata, mereka kena laksanakan arahan Nabi SAW yang memerintahkan orang Islam ni untuk melakukan kerja al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kena pergi tegur lah. Kan? Bencana semua kena. Maka sebab itu Syekh mengatakan di antara maksiat yang paling bahaya pada hari ini, ya, ialah apabila dunia orang Islam, ya, diuji dengan hiburan yang melampau, nyanyian, alat-alat muzik, yang mana Syekh mengatakan ini merupakan salah satu daripada sebab orang meninggalkan salat, meninggalkan zikir, meninggalkan Al-Quran. Seperti mana firman Allah, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni bagi tahu di kalangan kita ni, di kalangan manusia ni ada orang yang, ya, wa minan nas, di kalangan manusia ni ada orang yang Allah Subhanahu wa taala kata mereka ini membeli lahwal hadis. Mereka memilih untuk belanjakan hartanya kepada cerita-cerita dan perkara hiburan yang melalaikan. Lahwal hadis, hiburan yang melalaikan. Liyudilla an sabilillahi bighairi ilm, supaya dia dapat menyesatkan orang lain daripada jalan Allah tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan mereka menjadikan benda-benda itu sebagai agama Allah Ta'ala, bukan agama Allah Ta'ala ataupun agama Allah itu sebagai bahan ejekan. Mereka itulah yang akan diberikan kepada mereka azab yang menghinakan. Sebahagian ahli ilmu mengatakan lahwal hadis ini dengan muzik, nyanyian-nyanyian dan alat-alat hiburan. Dan Nabi SAW dalam hadis menggabungkan di antara mendengar muzik ni dengan zina dan juga minum arak. Itu hadis yang kita baca tadi. Ya. Yang mana Syekh dalam ayat ni ataupun dalam buku ni dia berpandangan dengan pandangan majoriti ulama yang mengatakan muzik ini merupakan perkara yang diharamkan oleh agama secara mutlak, kecuali yang dikecualikan, iaitu gendang sahajalah. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi SAW, menyebutkan innal ghina yunbitun nifaq fi qalb kama yunbitul ma az-zara. Sesungguhnya nyanyian itu menumbuhkan kemunafikan di dalam jiwa seperti mana air menumbuhkan tumbuhan. Ya, jadi mungkin ada yang akan bertanya nanti, dia kata, Ustaz, jadi macam mana ni, muzik ni halal ke haram? Saya kata tadi, majoriti ulama berpandangan bahawasanya muzik ini memang haram, kecuali yang dikecualikan, iaitu gendang. Kerana gendang ini memang ada disebut di dalam hadis Nabi SAW. Dibenarkan. Gendang, kompang, gendang, rebana dan sebagainya ni termasuk dalam gendang lah. Duf, ya, yang kita panggil sebagai duf. Tapi kalau muzik seperti gitar, seperti gambu, seperti piano, seruling dan sebagainya, majoriti ulama memang mengharamkannya. Kenapa mereka mengharamkan? Kerana dalil yang kita baca tadi. Itu Nabi SAW menyebutkan, ada kaum yang minum arak, yang mana mereka ini duduk di tepi bukit, sehingga kan bila datang orang miskin datang minta sedekah pun mereka tak mau tolong. Mereka kata datang esok saja. Kami nak berpesta dulu di sini. Kan mereka mendengar nyanyian-nyanyian perempuan yang menyanyi kepada mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka, menghempapkan ke atas mereka gunung tersebut, dan Allah Taala menjadikan sebahagian daripada mereka itu kera dan babi. Jadi dalil ini digunakan oleh majoriti ulama untuk mengatakan muzik itu haram kecuali gendang dan duf. Okay. Minoriti ulama mengatakan
zina, arak, yang tu haram. Tetapi muzik, dia bukan haram secara dirinya, tetapi ia haram dengan sebab lain. Kerana kalau kita tengok dalam hadis-hadis yang lain ataupun ayat Quran, memang ada pengharaman zina secara bersendirian. Ada pengharaman arak secara bersendirian. Ada juga dalil yang mengharamkan sutera ke atas orang lelaki secara jelas. Tapi bab muzik ni, kebanyakan dalil-dalilnya, kalau mengharamkan secara mutlak ataupun secara jelas, hadisnya tidak sahih. Umpamanya seperti Ibnu Umar bila mendengar muzik dalam riwayat Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud. Apabila Ibnu Umar mendengar muzik, dia tutup telinga. Dia kata kepada hamba-nya, dia kata, kalau kau dengar lagi muzik ni, kau bagi tahu aku supaya aku terus tutup telinga. Bila tak dengar nanti, bila dah habis muzik tu, kita dah tak dengar lagi dah, bagi tahu supaya aku nak cabut balik tangan ni daripada telinga. Dia tak nak dengar. Cuma riwayat ini yang pertama tidak sahih. Kalau ia sahih pun pelik. Sebab takkanlah hamba tu boleh dengar pula muzik sedangkan Ibn Umar kata benda tu dia tak nak dengar kan. So, riwayat ini tidak sahih. Riwayat yang sahih pula tidak begitu jelas mengharamkan. Melainkan ia diikuti dengan arak. Diikuti dengan maksiat-maksiat yang lain. Maksudnya, dia pengharaman itu datang macam package. Zaman itu bila disebut tentang muzik, bila disebut tentang gitar, gambus, bila disebut tentang seruling, gambaran masyarakat pada masa itu ialah gambaran orang yang mendengar muzik, mereka akan dengar sambil minum arak. Dia macam datang satu package lah. Macam datang satu package. Ini pandangan minoriti ulama. Syekh Al-Sharif Hatim Al-Auni, seorang ulama yang mengajar di Universiti Ummul Qura. Dia merupakan di antara ulama yang mengharamkan muzik. Tetapi dia ada buat video, beberapa siri video dalam YouTube, menyatakan bahawasanya khilaf dalam bab muzik ni merupakan khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar, walaupun ada yang kata tak muktabar dan sebagainya. Syekh Syarif Hatim Al-Auni mengatakan ia adalah khilaf yang muktabar kerana khilaf telah berlaku di zaman yang awal. Jadi ada sebahagian ulama, di antaranya juga adalah Syekh Abdullah Al-Judai, termasuk juga dalam pandangan yang membenarkan ni adalah Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Mereka mengatakan muzik ini kalau ia membawa kepada benda yang haram, umpamanya membawa kepada arak, membawa kepada zina, ataupun membawa kepada lalai daripada melaksanakan salat, maka ia haram. Maka ia haram. Tapi kalau muzik itu tidak ada lalai kepada agama, tidak lalai dalam melaksanakan zikir, ataupun tidak membawa kepada syahwat, tidak membawa kepada syirik, tidak membawa kepada keruntuhan akhlak, ada padanya minum arak dan sebagainya, maka ia dibenarkan. Ini pandangan minoriti. Saya tahu dalam masalah ni, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mungkin berpegang kepada pendapat majoriti ulama yang mengharamkan. Dan itu adalah baik. Nak ikut pendapat majoriti, mengharamkan muzik kecuali hanya gendang, itu baik. Tak ada siapa kata tak baik, itu adalah pandangan yang lebih selamat. Tetapi kalau hari ni ada orang dia pergi dengar, dia kata saya dengar, tapi dalam masa yang sama saya memilih. Saya hanya dengar nasyid umpamanya, saya dengar lagu patriotik umpamanya, saya dengar lagu-lagu yang berkaitan dengan jihad umpamanya. Saya tak dengar lagu-lagu yang boleh menimbulkan syahwat, boleh menimbulkan benda-benda yang jahat. Yang tu saya tak dengar, Ustaz. Saya nak pegang pendapat minoriti. Silakan, tidak menjadi masalah. Kerana dalam masalah ni sememangnya ulama berbeza pendapat. Tapi nak pegang pendapat majoriti itu lebih selamat. Kerana ramai di kalangan sahabat Nabi SAW, mereka memilih untuk memang tak nak dengar muzik ni. Mereka tak nak dengar. Kenapa? Kerana mereka menganggap ia akan membawa kepada kerosakan, membawa kepada kelalaian. Jadi yang kita tengok hari ni kan, sememangnya ada muzik yang membawa kepada kelalaian, yang membawa kepada kerosakan. Kan? Umpamanya zaman dulu bila kita tengok umpamanya black metal kan.
Dulu kita pernah bincang tentang black metal. Ada benda-benda yang bukan muzik itu saja. Muzik tu membawa kepada satu budaya. Budaya hedonism. Arak, dadah, dia datang sekali. Dia macam package. Maka sebab itu, kalau jadi ke arah itu, maka diharamkan. Jadi sebab itu black metal pun pernah jadi fenomena dalam negara kita. Maka ia tak dibenarkan. Ia diharamkan. Tapi kalau muzik itu membawa kepada semangat patriotik, sayang pada negara, kan? Sayang kepada, orang kata apa? Sayang kepada anak-anak, sayang pada agama, nasyid-nasyid berkaitan dengan jihad, semangat jihad yang tinggi, maka yang ni tidaklah menjadi satu larangan mengikut pandangan minoriti ulama. Tapi Ustaz, kalau kita dengar nasyid tak ada dengar muzik, contohnya macam kita dengar akapela, tak ada alat muzik yang digunakan, just akapela aja, tak ada muzik. Kalau tak ada muzik, liriknya bagus, liriknya tak ada unsur maksiat dan syirik dan larangan terhadap agama, maka ia dibenarkan secara sepakat ulama. Kerana ia termasuk dalam bab syair yang baik. Yang mana syair yang baik ini di zaman Nabi SAW pun ada. Nabi SAW ada penyair-penyair dia. Di antara penyair Nabi yang terkenal ialah Ka'ab bin Malik, Hassan bin Thabit dan juga Abdullah bin Rawahah. Bahkan dalam hadis Nabi SAW pernah menyuruh Hassan bin Thabit untuk menjawab bagi pihak Nabi SAW kepada syair yang dilontarkan oleh orang Quraisy yang menghina Nabi SAW. Maka Nabi berkata kepada Hassan bin Thabit, ajib anni, jawab bagi pihak aku. Wahai Hassan, jawab bagi pihak aku. Allahumma ayyidhu biruhil qudus. Nabi mengatakan, ya Allah, kuatkan Hassan ini dengan bantuan Jibril. Jadi kalau lagu itu tidak ada alat muzik dan liriknya baik, maka sepakat ulama benarkan kerana ia termasuk dalam syair yang baik. Tapi kalau ada alat muzik, majoriti ulama mengharamkan, kecuali duf, iaitu gendang. Minoriti ulama membenarkan selagi mana tidak membawa kepada perkara haram yang lain. Wallahu a'lam. Ya. Tapi kalau tuan-tuan nak pegang pada pendapat yang haram, itu lebih baik sebenarnya. Okay. Kita pergi kepada perbahasan yang berikutnya, iaitu tamannin nas al-maut. Manusia di akhir zaman nanti ni mula untuk bercita-cita untuk mati. Macam mana tu? Bercita-cita untuk mati ni bila mereka dah mula hidup di zaman kerosakan yang melampau. Zaman maksiat berleluasa. Zaman bala bencana turun. Maka pada ketika itu manusia dah mula penat dengan kehidupan dunia, dan bila dia lalu dekat kubur je, dia akan kata, alangkah baiknya kalau aku berada di sini. Yang ni alangkah baiknya kalau aku mati awal lagi. Kerana mereka tak sanggup lagi dah berhadapan dengan bencana, berhadapan dengan situasi yang mencabar. Maka sebab itu Syekh kata, akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an maji'i zamanin yaksuru fihi zulm wal fitan wal bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang zaman, tentang kedatangan zaman, tentang kedatangan waktu yang mana padanya banyak berlaku kezaliman, berlaku fitan. Apa itu fitan? Bala bencana. Wal bala, dan berlakunya bala bencana. Hatta yamurra ar-rajul biqabri sahibihi fayatamanna an yakuna huwa sahib al-qabr. Sehingga kan seorang individu bila dia melalui kubur sahabatnya, lalu dia bercita-cita untuk dia ni yang menjadi pemilik kubur berkenaan. Maksud dia duduk dalam kubur. Badalan min sahibi, sebagai ganti kepada sahabat yang memang dah ada dalam kubur. Alladhi fi lima yulaqi minal bala wal mihan. Kerana dia telah bertembung ataupun telah bertemu dengan bala, ujian-ujian, wa takhallusan min waqi'ihil alim, dan dia nak melepaskan diri dia daripada keadaan yang menyakitkan. Alladhi huwa ashaddu minal maut muraratan, yang mana keadaan dia itu dia rasa lebih dahsyat daripada kematian dari sudut kesusahannya ataupun kepahitannya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu sa'ah
hatta yamurra ar-rajul biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makanah. Tidak akan terjadinya kiamat, tidak akan bangkitnya kiamat sehingga seorang lelaki melalui kubur seorang lelaki dan dia kata, ya laitani makanah, alangkah baiknya jika aku berada di tempatnya. Hadis Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud mengatakan, sayati alaikum zaman law wajada ahadukumul maut yuba lashtarah. Ibnu Mas'ud kata, akan datang kepada kamu satu zaman di mana kalau salah seorang daripada kamu mendapati kematian itu boleh dijual beli, dia akan beli. Dia akan beli. Kan? Tapi mungkin hadis ini ada orang anggap macam menyanggahi riwayat yang Nabi SAW kata la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih. Hadis Muslim. Jangan ada salah seorang daripada kamu bercita-cita untuk mati kerana ada mudarat yang menimpa dia. Kan? Jadi benda ni tidak bercanggah sebenarnya. Kerana apa yang Nabi SAW sebut tu, yang orang tu nak mati tu, itu pada hari akhir zaman nanti ni dia bukan satu cita-cita ataupun satu doa. Kita dilarang untuk berdoa mati. Kalau kita nak doa juga, kita doa, ya Allah, matikanlah saya jika kematian tu baik untuk saya. Ya Allah, hidupkanlah saya kalau kehidupan itu baik untuk saya. Sebab kita tak tahu. Mungkin kalau kita mati, tak baik untuk kita. Kerana amalan kita tak banyak mungkin. Ini sebab itu Nabi SAW larang kita untuk minta mati, melainkan dengan syarat. Kalau itu baik untuk kita. Tapi di akhir zaman nanti ni, kita duk tengok, alangkah baiknya kalau aku berada di tempat tu, dia bukan doa. Tapi, apa yang berlaku dalam jiwa. Sahaja, cita-cita tanpa doa. Cita-cita tanpa doa. Bahkan sebagian ulama mengatakan, boleh untuk seseorang itu minta untuk dimatikan cepat kalau dia bimbang pegangan agamanya akan terganggu disebabkan oleh kerana kesusahan ataupun bala bencana yang menimpa dia. Jadi itu yang akan berlaku di akhir zaman nanti ni. Orang dah mula dah fikir, dia kata, ish, kalau boleh biar kalau aku berada di waktu tu kan bagus kan. Kalau aku hidup di zaman tu kan bagus. Kalau aku mati di zaman tu, kalau aku mati di zaman sekarang kan bagus. Daripada aku terpaksa hidup di zaman ni yang penuh cabaran. Ini disebutkan oleh Nabi SAW akan berlaku zaman ni. Akan berlaku zaman ni. Cuma, adakah zaman kita telah berlaku ataupun tidak? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Kita tak tahu adakah berlaku ataupun tidak. Berkemungkinan belum lagi lah. Masih seronok lagi. Kan, dalam hidup ni masing-masing seronok lagi. Kita tak tahu lagi. Tapi Nabi SAW mengatakan di akhir zaman bila bencana lebih makin banyak, kan, kesusahan makin banyak, maksiat makin berleluasa, ni mungkin ada orang dia merasakan mati lebih baik daripada dia menanggung bala bencana yang terpaksa dia hadapi. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. InsyaAllah ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Adik ipar saya memberitahu saya sakit kanser. Memberitahu saya sakit kansernya disebabkan saka pertama kali saya dengar ni. Betul ke jin makhluk boleh membuatkan kita sakit? Kalau yang dimaksudkan itu adalah sihir. Kalau yang dimaksudkan itu adalah sihir, maka sihir memang ada. Ya, memang ada di dalam agama kita. Bahkan Nabi SAW ya sendiri pernah terkena sihir. Jadi kalau itu yang dimaksudkan, boleh jadi. Tapi bagi saya lah, jangan banyak sangatlah tuduh jin-jin ni. Sebab kadang-kadang cara pemakanan kita yang tak betul, kan, cara kita duk selalu makan benda-benda yang processed food, maka itu sebenarnya penyebab kepada kanser. Jangan duk tuduh jin sangatlah. Tapi kalau memang doktor dah kata ia adalah kanser, pergilah buat rawatan, perubatan yang
dipercayai dan dibuktikan secara saintifik dapat memberikan penyembuhan, dapat memberikan kita hilangkan penyakit itu, seperti kemoterapi dan sebagainya. Buat pembedahan dan buat kemoterapi. Ya, itu lebih baik. Okey, baik. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Ada tadi. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Sejauh mana Islam membenarkan muzik dan alat muzik? Yang ni saya dah jawab tadi dah. Ya, saya dah jawab tadi. Yang mana majoriti ulama mengharamkan muzik kecuali gendang dan duf. Manakala minoriti membenarkan selagi mana tidak membawa kepada maksiat. Saya uraian panjang lah tadi ya. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Maaf nak tanya berkaitan dengan Dajjal. Sebab kebelakangan ni ramai mendakwa Dajjal sudah keluar. Dan ada juga kata Dajjal sudah keluarkan tapi di Iran. Oleh itu bagaimana kita nak sanggah pendapat begitu? Kalau Dajjal ni, pertama saya jawab dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan bahawasanya hari pertama Dajjal keluar, yaumun kasana. Awas, yaumun kasana. Yaumun kasana ni satu hari Dajjal keluar tu, hari pertama tu panjangnya seperti setahun. Wa yaumun kasyah, dan hari kedua dia seperti sebulan. Jadi kalau kita nak tengok, adakah hari kita yang sekarang ni sama macam setahun panjangnya? Tak ada. Hari ni still macam biasa juga. Sehingga para sahabat tanya, bila Nabi sebut macam tu, Nabi tanya, macam mana nak solat? Adakah cukup memadai solat sekali je? Nabi kata, uqduru lahu qadrah. Kita kena kira. Sebab hari ni tu dah panjang, so kita kena kira. Kira macam hari biasa. Jadi, kalau tanya, Dajjal dah keluar ke belum? Wallahu'alam, jawapannya belum lah. Belum. Nabi SAW tak suruh kita cari Dajjal ni. Nabi suruh kita berlindung dengan Allah dari Dajjal. Berlindung dengan Allah daripada Dajjal. Bukan suruh cari. Jadi kita tak payah cari sebenarnya. Buat apa nak pergi cari? Kalau cari pun kita nak buat apa? Kita tak mampu nak lawan dia. Kan? Melainkan dengan kita panggil ilmu dengan iman. Jadi tak payah beria lah kalau benda tu tak keluar lagi. Ya? Kita tak payah cari. Kalau benda tu, orang kata apa, Dajjal tu dah keluar, maka kita berlindung dengan Allah daripada dia. Itu yang sepatutnya lah. Okey. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Saya nak tanya berkenaan hukum mencampur bacaan salat yang beragam pada gerakan yang sama. Contohnya, saat rukuk kita baca doa rukuk yang sabit dari Nabi lebih daripada satu jenis. Jazakallah khair. Wa antum fazakumullah khair. Nabi SAW dalam hadis yang sahih ada menunjukkan pelbagai versi zikir yang boleh dibaca dalam rukuk dan sujud. Umpamanya boleh baca subhan rabbiyal azim dalam rukuk, boleh juga baca subuhun quddus rabbul malaikati warruh. Kemudian kita juga boleh baca subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Jadi macam-macam bacaan. Bolehkah kita gabungkan? Menurut sebahagian ulama seperti mana yang dinukilkan daripada Imam Nawawi, boleh. Manakala sebahagian ulama yang lain kata kalau boleh satu rukuk baca satu kategori. Maksudnya kalau nak baca subhan rabbil azim, subhan rabbil azim. Untuk rukuk yang rakaat kedua boleh baca yang lain juga. Perbezaan ini disebabkan oleh kerana riwayat yang datang itu pelbagai. Riwayat yang datang itu pelbagai. Jadi sebahagian ulama dia tengok dah kesemuanya datang daripada Nabi SAW, sabit daripada Nabi, mana-mana boleh baca. Ada juga yang tengok Nabi tak gabung, Nabi baca pelbagai riwayat. Maka dalam isu ni saya wallahu alam, saya berpendapat ada keluasan. Nak gabung pun boleh, nak baca satu dalam rukuk nak baca satu jenis pun boleh, rukuk yang rakaat kedua nak baca jenis ini pun boleh. Maka kita ada kelebihan, ada keluasan dalam masalah ni. Okey.
Banyak agak soalan ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah perempuan yang ingin belajar di luar negara wajib ada mahram? Jazakallah khair. Wa antum jazakumullah khair. Dalam isu ini ulama berbeza pendapat. Majoriti ulama mengatakan tidak dibenarkan mana-mana perempuan yang nak bermusafir perjalanan satu hari, satu malam melainkan adanya mahram. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wa rasulih an tusafira masirata yaumin wa laylah illa wa ma'aha dhi mahram. Atau kama qala, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk bermusafir perjalanan sehari semalam melainkan ada mahram bersamanya. Melainkan ada mahram. Ini pendapat majoriti ulama. Manakala pendapat minoriti seperti mana yang dinukilkan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi, dia mengatakan larangan ini adalah larangan yang bersifat adat. Kerana pada zaman itu perempuan memang memerlukan mahram untuk bermusafir. Perempuan memang memerlukan mahram untuk bermusafir. Kerana apa? Kerana zaman tu bermusafir tengah-tengah padang pasir. Tak ada siapa nak melindungi perempuan tu. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan perlu menaiki unta atau kuda yang perlu orang untuk dukung dia ataupun untuk tolak badan dia. Ini tidak dilakukan melainkan dengan perkara yang dilakukan oleh mahram semata-mata. Oleh kerana itu mereka mengatakan pada zaman ini yang mana orang perempuan tak perlu lagi untuk dipegang badannya naik kapal terbang ataupun naik bas, maka mereka membenarkan selagi mana perjalanan itu selamat berdasarkan kepada hadis yang Nabi SAW ucapkan, yang mana Nabi kata Nabi sebut kepada Adi bin Hatim, sesungguhnya di akhir zaman nanti Islam dah menang. Bila Islam dah menang nanti orang kata apa, Zainah akan keluar satu orang perempuan berjalan, dia tak takut melainkan bermusafir, dia tak takut melainkan takut pada Allah. Jadi saya pegang pada pendapat yang kedua ni lah, selagi mana jalan selamat maka dibenarkan untuk perempuan itu bermusafir walaupun tidak ada mahram, tapi dia percaya perjalanan itu selamat. Wallahu a'lam. Okey, ini ada yang menarik juga ni. Assalamualaikum. Nak tanya, mana satu sebutan yang betul? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ke hayyul qayyum? Hayyul qayyum ke hayyul qayyum ke ataupun hayyul qayyum? Ada orang baca hayyul qayyuma, ada yang baca hayyul qayyum. Sebenarnya dulu boleh. Dulu boleh. Sebab ini perbahasan tata bahasa. Kalau kita baca hayyul qayyum tu sifat kepada astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau kita baca hayyul qayyum tu dia menjadi badal kepada huwa. Badal kepada huwa alladzi huwal hayyul qayyum, huwa. Jadi dua-dua boleh. Hayyul qayyum pun boleh, hayyul qayyuma pun boleh. Kedua-duanya boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Yang penting jangan lupa istighfarlah. Ya. Assalamualaikum. Boleh tak cerita sikit secara ringkas berkenaan mesyuarat fatwa perleh baru-baru ini? Adakah pihak di sana dapat menerima hakikat bahawa tarikat tersebut terdapat amalan menyeleweng? Mereka akui ada yang menyeleweng, tetapi mereka kata itu adalah syatahat. Syatahat ni maksud latahan yang disebutkan ketika mana guru tersebut tidak sedar, kononnya terlalu fana. Tapi memang ada benda-benda yang menyesatkan dalam perkataan zahirnya. Cuma mereka
Cuba sebahagiannya mereka takwilkan. Sebahagian yang lain mereka kata ini syatahat. Syatahat ni maksudnya perkataan yang zahirnya bercanggah dengan agama tetapi disebut dalam keadaan dia tak sedari. Mungkin kerana terlalu asyik dan sebagainya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandangan Ustaz solat hormat waktu. Solat hormat waktu ada dalam mazhab Syafi'i yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Tetapi mazhab Hambali mengatakan kalau solat itu memang itu saja yang mampu dilaksanakan, ia bukan lagi hormat waktu, ia adalah solat yang sah. Cuma mazhab Syafi'i dia kata solat hormat waktu sebab perlu diulang pada masa kita mencukupi syarat nanti. Bila dah keluar daripada waktu tersebut, perlu diqada semula. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Nak tanya hukum orang tua menyakiti hati anaknya dalam Islam. Menyakiti orang lain, bukan kata anak saja, sesiapa juga merupakan satu kesalahan dan tidak wajar dilakukan. Salam Dr. Waalaikumsalam. Selain solat jamak kita bermusafir, adakah solat jamak lain? Ada. Solat jamak ketika hujan dengan syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama, dan solat jamak ketika sakit. Solat jamak ketika terlalu sibuk dengan urusan yang sangat-sangat penting. Seperti doktor yang perlu untuk menjamakkan salat kerana terlibat dalam operasi ataupun terlibat dalam pembedahan. Kalau dia pergi solat mungkin membahayakan pesakitnya, maka dia boleh untuk jamak salat tanpa qasar. Kalau dia bukan musafir, dia jamak tamam, ya. Jamak qasar ni hanya untuk musafir saja. Kalau hujan tadi, kalau sakit tadi, dia jamak tamam, maksudnya jamak dengan salat 4 rakaat lah. Ustaz, solat wanita tanpa pakai telekung adakah dibolehkan? Contoh hanya pakai seluar panjang, baju lengan panjang dan tudung. Solat ni dia bukan wajib pakai telekung. Solat ni wajib menutup aurat. Jadi kalau pakaian dia sememangnya telah pun menutup aurat, ya, menutup aurat sempurna dah, maka sahlah solat dia. Tak perlu tunggu untuk memakai telekung. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Jadi saya rasa cukuplah sekadar tu untuk malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Nur Islam Academy, kepada Kak Lin, Datuk Ayub dan yang lain-lain. Moga-moga Allah Ta'ala berkati kalian. Saya mohon maaf terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di lain masa.